Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera pada abang-abangku yang dirindui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah, steady lah. Alright. Okey, hari ni saya nak share tentang sebuah gitar akustik Martin & Co. Martin & Co yang ni model DSK 2AE. Okey. Jadi gitar ni harga dia dalam 2K lah, dalam 2000 lebih. So ini dia punya appearance dia punya penampilan. Dan so ini dalam dia. Okay, so origin country Martin & Co ni adalah daripada Pennsylvania, US. Tapi untuk edisi yang ini dia made in Mexico. Okay, so dia ada OEM dekat Mexico sana. So dia buat dekat Mexico, yang mana dia punya spek dia rendah sikit daripada yang induk dia kan, induk dia yang dekat US tu. Tapi yang ni made in Mexico kan. Brand yang sama tapi dibuat di negara yang lain. Macam Fender US, so ada yang dibuat kat Japan kan. Macam itulah. Okey, gitar ni ada problem abang kan. Masa baru sampai kat sini, gitar ni dia buzzing teruk. Dia buzzing teruk. Jadi saya semak lah gitar ni kan, apa masalah dia sampai menyebabkan dia buzzing macam tu kan. Jadi saya dapati dia punya neck dia beralun, ataupun nak kata twist tak juga, dia lebih pada macam alignment dia punya kerataan dia tu dia tak even, dia tak rata kan. Dia kalau saya tenang kan, kalau saya tenang tengok macam tu kan, boleh nampak lah dia punya dia punya fretboard dia tu beralun macam ni, macam ular kan. Tu yang saya pelik tu. Okey, lepas tu saya check dengan notch edge ruler tu. Memang nampak lah belah sini, belah treble side ni, boleh nampak lah dekat fret yang ini, dekat fret 5 ni, notch edge tu dia touching lah, maknanya dia okey. Sini okey, tapi dekat sini dia ada gap. So sini dia okey kan. Saya ulang balik, bila kita letak pembaris tu kan, notch edge tu, jadi dekat sini dia besi tu disentuh pada fretboard, so kira okey lah kan. Fret 5 okey, fret 8 okey, tapi sampai fret 12 ni dia ke bawah, ada gap. Lepas tu dekat sini ada gap, lepas tu dekat sini dia okey. Jadi asalnya saya fikir saya nak buat saya nak gosok balik kan, saya nak reduce balik, tapi dia punya jurang dia terlalu jauh sangat kan. Lagi pula kayu ni, dia punya fretboard tu dia pakai kayu black ridge light kan. Dia punya structure dia lebih kurang sama macam ebony. Memang dia keras lah bang, memang dia keras sangat. Jadi yang ni saya dah refret balik. Saya dah refret balik dengan fret jumbo kan, jumbo. Yang ni saya pakai fret Dunlop 6110. Okay. Jadi kenapa saya pakai fret 6110? Okay. Mula-mula saya check dia punya fretboard, dia punya fret wire, size yang asal dia adalah small 1.9mm macam tu kan. Jadi lepas saya check tu, saya fikir kalau nak buat fret leveling memang problem sikit lah, sebab fret tu dia kecil. Bila kita dah gosok kan, dia jadi makin rendah kan. Dan saya rasa, hati saya rasa saya dapati sini dia tak akan selesaikan masalah kan. Nanti dekat sini fret yang semua tu dia jadi even, jadi rata. Tapi dekat sini saya punya leveling bar tu tak kena dekat sini, sebab dia punya neck dia macam ni kan. Dia punya fretboard dia macam ni. Kalau macam ni dia ke bawah macam ni lah. Dia macam tu kan. Jadi dekat sini problem ni kan. Saya buat keputusan untuk refret gitar ni kan, dan owner pun okey kan. Jadi masa mula-mula buzzing tu memang teruk lah bang kan, memang teruk lah. Dia buzzing dekat sini kan, dia buzzing dekat tempat yang ada gap ni kan. Sebab yang ada gap ni fretboard dia rendah, dekat sini fretboard dia tinggi. Jadi bila saya tekan kat sini fret 12 ke atas, dia buzzing dekat sini, whole note, kesemua note kat sini buzzing.
Jadi yelah, masa saya cakap tadi, mula-mula saya ingat saya nak buat dressing balik, nak re-radius balik fretboard ni. Tapi saya rasa macam ini mau lunyai tangan aku ni. Sebab kayu ni sangat-sangat keras bang. Sangat-sangat keras. Dia tak macam kayu rosewood kan. Dia punya colour macam ebony, macam kayu ebony kan. Tapi dia keras. Dia lebih keras daripada kayu rosewood. Okay. Jadi saya start mengkaji. Saya ada dua choice size fret yang saya boleh pakai. Sebab saya fikir saya kena pakai fret yang besar. Sebab untuk fret yang besar ni, dia akan memberi keseimbangan semula kan. Maknanya kalau kita pakai fret yang besar ni, dia akan memberi keseimbangan semula dalam level fret. And sebab fret yang besar ni, kalau kita buat leveling, dia masih ada banyak spacing. Sebab fret besar ni dia tinggi. Jadi saya ada dua choice. Saya pakai fret Dunlop 6000. Sama ada saya pakai fret Dunlop 6000 ataupun fret Dunlop 6110. Dunlop 6000, dia punya width dia punya lebar dia 2.9 mm, dan dia punya tinggi dia lebih kurang 1.4748 macam tu tinggi dia kan, mm. Dan fret 6110 pula, dia punya size dia 2.89. Dia kecil sikit dia kan? Dan dia rendah sikit. Yang 1.48, yang 6110 Dunlop ni tingginya lebih kurang 1.4 mm. Jadi dalam 1.4 mm tu memandangkan fret slot yang asal, dia adalah perumah kepada fret wire yang kecil tu. Jadi dia punya slot dia kecil kan. Jadi saya kena besarkan dia. Saya kena besarkan dia. Yang ini saya tak boleh pakai gergaji, saya kena pakai mesin. Jadi saya terpaksa besarkan dia punya ke semua fret slot ni. Besarkan dia untuk bagi fret Dunlop 6110 tadi dia ngam-ngam. Dia cantik pasang kan. Kenapa saya tak pakai Dunlop 6000? Sebab dengan Dunlop 6000 tu saya kena open wide lagi, besar lagi dia punya fret slot ni. Banyak kerja abang, banyak kerja kan? Banyak kerja sebab kayu dia susah, sangat-sangat keras kan? So saya pun install fret wire Dunlop ni 6110 dengan kaedah clamp. Saya tak pakai hammer kan, saya tak pakai kaedah ketuk, saya pakai kaedah clamp. Sebab kaedah clamp untuk gitar ni lebih selamat. Sebab gitar ni dia ada pickup Fishman dekat sini. Dekat bawah ni ada pickup dia, ada dia punya EQ dia kan. Okey, ada EQ dia. Jadi kalau saya pakai hammer, ia berisiko besar untuk memberi impak yang negatif kepada elektronik dekat dalam ni kan. Sebab dia berisiko untuk tertanggal, dia berisiko untuk rosak dia punya transistor ke, dia punya board dalam ni ke, wire dia loose ke kan. Untuk mengelakkan perkara tu, jadi saya pakai kaedah clamp, lebih selamat kan. Tapi lama, memang lama sangat kan. Sebab saya clamp tu stage by stage. Sini, lepas tu sini dah okey, lepas tu sini pula, lepas tu sini dah okey, lepas tu sini pula. Kita pakai kaedah clamp kan. Okey, yang ni gitar ni ada satu lagi masalah, yang mana dia punya preamp ni, dia punya preamp ni saya dapati dia ada macam gangguan signal. Gangguan signal kalau masuk dekat saya punya speaker, dia jadi boop 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 bunyi dia. Dan signal tu dia, dan dekat treble side ni, dekat treble side ni tadi satu tu dia tak berapa nak dengar sangat kan. Dia punya piezo signal tu kan ada problem sikit kan. Jadi saya syak dia ada kaitan dengan signal problem dekat sini.
defect lah, yang defect yang ada ni. So kau nak tanya apa nak buat apa semua, kalau macam saya tukar je lah, kan. Tak ada nak repair, saya tukar terus je lah ni. Jadi yang lainnya kita ni saya dah buat bone saddle, bone saddle. Lepas tu yang ini pun bone nut, yang ni bone nut. So ni headstock dia. Alright, ni headstock dia. Gitar ni sedap bang. Gitar ni sedap tapi ada defect lah, ada defect. Dia punya quality dia agak jauh jugalah, beza dengan buatan Indo dia kan, yang dekat US tu kan. Jadi beza juga, dia punya spek dia turun sikit. Tapi walaupun macam mana pun, walaupun spek dia rendah, dia jauh lebih baik daripada gitar-gitar OEM made in Indonesia ataupun China kan. Tak payah sebut lah nama-nama tu kan, nama-nama brand tu tak sebut lah. Saya kata dia punya jauh lagi best daripada gitar OEM tu, sebab dia punya bunyi je bang. Ni kayu kowa ni kan, kayu kowa ni memang best lah. Dia lasak, dia tak bulging, dia keras, dia tak menggelembung kan. So dia punya bunyi dia terang. So yang ni dia pattern full dreadnought. Okay, dreadnought ni. So ini alhamdulillah lah saya bunyi buzzing tu dah hilang. Sebab apa? Sebab kita buat fret leveling tu saya pakai fret yang tinggi, jadi selamat. Jadi dia selamat. Bila saya nak buat leveling tu masih ada space, maknanya fret tu dia jadi tak terlalu rendah sangat kan. Dia dah tak buzzing kan, buzzing tu dah hilang. Sekejap. Okay, string action setup height untuk gitar ni saya achieve 1.25 mm. So alhamdulillah lah 1.25 mm. Okay, 1.25 mm tu dekat fret 12 kan, dekat fret 12 and sorry, 1.25 mm tu yang ni fret 12 ni dia hampir 1.5, tapi dekat sini dia 1.2 macam tu kan. Bukan saya yang adjust. Yang ini 1.5. Kenapa yang ini 1.5? Kenapa yang ini 1.2? Okey, macam yang saya cakap tadi, yang ini dia punya fretboard dia meleding, kan. Dia punya fretboard dia meleding macam tu dekat area sini. Jadi kalau saya adjust truss rod kan, kalau saya adjust truss rod sini okey, nanti 1.5 tadi tu dia jadi turun, dia jadi 1.25 macam tu. Tapi nanti dekat sini dia buzzing. Dekat sini nanti dia buzzing. Sebab dia punya neck dia, dia punya fretboard dia tu dah macam ular dah kan. Dia dah macam ni lah. Dia dah macam tu kan. Dah macam ular. Jadi yang ini optimum saya dapat 1.5. Okey, 1.5. So yang ni dia dalam 1.3, 1.25 macam tu kan. Tapi okey bila kita tekan tu just nice kan, tak adalah rasa stress sangat kan. Right. Okey, cuma itulah gitar ni dia punya defect dia, dia punya neck dia. Okey, dia punya neck. Kalau sini boleh nampak tak? Tak nampak kot. Tak tahulah kalau zoom ke apa ke kan. Dia punya ni, dia punya yang dekat sini, dekat sini dia punya meleding tu kan. Jadi dia punya defect dia punya neck dia kan. Yang ini mungkin kilang lah kan. Mention daripada kilang lah, human error kan. Dia tak gosok betul-betul kan.
Lepas tu apa lagi, yang second defect dia pickup ni, dia punya signal dia tak berapa static, tak berapa signal tak berapa cun. So itulah dia review saya tentang gitar ni. Okay, lawa kan, memang cun lah kan. Untuk reflect gitar ni, saya flush dia punya besi kat tepi ni. So kalau tengok kat sini kan, memang saya tutup lah dia punya ni. Macam mana kilang buat, macam tu saya buat balik. So dia standardized, dia sama je kat tepi dia kan. Dia punya tepi ni pun saya dah tumpulkan sikit, sikit je ni tepi ni, sebab dia berbucu sangat, dia tajam kan. So alhamdulillah dia punya string action pun kan 1.5mm tu okey kan. Janji dia tak buzzing tu dah lah okey lah kan. Yang masalah buzzing kat sini tu dah hilang tu, okey lah tu kan. Okey, sekian sajalah review saya tentang gitar ni untuk pada episod kali ni. Hingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.